Teater Kampung Semarah Padi mengisahkan sebuah kampung yang dilanda musibah di mana seorang wanita yang juga penduduk kampung tersebut telah dihukum mati. Rentetan peristiwa hukuman bunuh itu telah membawa perkara buruk kepada penduduk kampung Semarah Padi. Musibah tersebut dinamakan Sumpahan Musalmah. Sebelum Musalmah menjalani hukuman bunuh, Musalmah telah mengenakan sumpahan menjerit marah kepada seluruh penduduk kampung Semarah Padi selama 7 keturunan lamanya. Setelah itu, seorang pemuda yang tidak dikenali muncul bagi mematikan sumpahan tersebut. Namun, apakan daya, muncul pula sumpahan kedua yang membuatkan seluruh penduduk kampung itu mengalami musibah yang lagi buruk. Siapakah pemuda itu dan apakah kaitannya dengan sumpahan kedua tersebut? Mempersembahkan Teater Kampung Semarah Padi. Baju pedak lah. Wanginya baju pedak ni. Dah lama lah aku mengidam. Hari ni berjumpa pula. Baik aku bawa pulang.
Itu macam Musalmah aja. Kemana pula dia nak bawa buah cempedak tu ya? Biar je lah. Buah cempedak je pun. Mak Kuntum, kami sangat gembira hari ini. Kenapa pula? Hasil tangkapan kami banyak. Bolehlah saya beli basikal untuk anak saya. Oh, syukur Alhamdulillah. Semoga rezeki berpanjangan dekat kampung kita ni. Amin. Kalau tak ada apa-apa lagi, Mak Kuntum nak hantar minuman ni ke Tok Siap. Mak Kuntum pergi dahululah ya. Ayo, mari. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Awal pula awak hari ni betul? Saya bosanlah bang dekat rumah. Cik berperap je. Kalau saya datang sini, saya bolehlah tolong abang. Apa yang patut, kan bang? Kan bagus kalau hari-hari macam ni. Ni tidak. Kalau duduk kat rumah tu, awak tahu boleh badan je. Kan betul kan? Amboi, manisnya bahasa. Mana pula pergi buah pedak aku ni? Semalam aku tengok ada. Hari ni dah tak ada. Takkanlah aku yang salah pandang ni. Kuntum! Kenapa ni bang? Terjerit-jerit macam pontianak ni dah kenapa? Awak ada nampak buah saya? Buah abang, dekat abang lah. Yang abang tanya saya ni kenapa? Yang awak tengok dekat bawah tu kenapa? Buah saya tu memanglah ada. Yang saya cari sekarang ni, buah pedak saya ni. Cuba abang cari betul-betul kat atas pokok tu. Masalahnya saya dah cari. Tak ada. Dah hilang. Entah buah cempedak abang tu dibawa lagi dia tupai kot. Awak ni kot dia pun fikirlah sikit. Buah cempedak saya tu besar mana? Yang si tupai tu pula besar mana? Macam-macam lah awak ni. Saya cak, ni mesti ada orang ambil ni. Ni mesti ada orang ambil ni. Assalamualaikum. Tok Siap, Mak Kuntum. Waalaikumsalam. Ni ada apa ni? Bising-bising. Ada apa-apa boleh saya bantu? Oh, kamu Seman. Ni. Tok kamu ni dari tadi
Buah cempedak? Oh ya, tadi saya ada nampak Musalmah. Dia bawa buah cempedak. Tapi tak tahulah buah tu buah siapa. Apa? Kamu nampak Musalmah bawa buah cempedak? Ya, Tok. Tak syak lagi. Tu buah cempedak aku tu. Seman. Aku nak kau ikut aku. Jadi saksi. Faham? Kita nak ke mana pula ni, Tok? Yelah, bang. Kita ni nak ke mana dengan saksi bagai ni? Ke mana lagi? Cari Musalmah lah. Dah, cepat. Iyalah. Angin menderu, dahan jatuh menimpa batu, guguran murai terkejut berkicau-kicauan, langit mendung dilitupi awan. Wah. Senang hati kamu Musalmah. Siap menyanyi lagi tu. Tok Siap, orang kampung. Mak Kuntung pun ada. Buat apa datang kemari? Tak ada apa. Saja je kami semua ni jalan-jalan. Makan angin lah katakan. Aku nak tanya kau ni. Kau makan buah apa tu? Macam sedap je aku tengok. Buah cempedak. Buah aku! Itu buah cempedak aku! Kau curi? Saya tak curi, Tok. Saya jumpa. Lagipun, saya tak tahu buah cempedak ni kepunyaan Tok. Kau curi! Tu, teman saksinya. Ya, Tok. Saya tak curi, Tok. Saya jumpa. Kalau Tok nak, saya boleh kembalikan semula. Lagipun, saya baru makan seulas, Tok. Kau dah sisakan aku. Ada hati nak bagi aku balik. Kau ni kan memang dasar pencuri tau. Betul, Tok. Percayalah. Saya cuma terjumpa. Terjumpa konon. Kalau dah mencuri tu, mengaku sajalah. Suami kau mati dekat tengah laut dulu pun disebabkan kau juga kan? Kau ni memang bau malang lah. Sudahlah tu, bang. Kasihan saya tengok budak ni. Awak diam. Jangan masuk campur dalam hal saya ni. Tok, ampunkan saya. Saya janji, saya takkan buat lagi. Dah, aku tak nak dengar. Kau mencuri dan kau mesti dihukum. Seman. Ya, Tok. Bawa dia balik ke rumah aku. Baik, Tok. Saya tak curi. Saya tak curi. Tok, kasihanilah saya. Saya cuma mengidam. Aku tak peduli siapa yang mengidam dan siapa yang nak makan. Dan aku tak kisah apa pasal makan tu. Yang aku kisah sekarang ni, kau mencuri. Dan pencuri mesti dihukum malam ni juga. Tok, ampunkan saya. Tok, tolong saya, Tok. Ni dah kenapa pula ni? Dah Kutung, bawa dia naik ke atas. Yelah. Mari kita bawa dia naik ke rumah. Mari. Pelan-pelan. Macam-macam hal. Nak beranak lah. Apalah. Misalkan betul. Lan.
Ha, Seman. Ya, Tok. Kau baca baca tu. Baik, Tok. Dengar sini semua penduduk kampung Semarah Padi. Pada hari ini, bersamaan dengan hari Selasa, Musalmah binti Meon telah didapati bersalah kerana telah mencuri dan memakan buah cempedak milik Tok Siap. Dan dengan itu, Musalmah akan dijatuhkan hukuman mati. Pada malam ini juga, Tok, kasihanilah saya, Tok. Saya janji, saya takkan ambil buah Tok lagi. Aku tak peduli. Aku tak peduli. Hukuman tetap hukuman. Baiklah. Jikalau Tok hendak menghukum saya rela. Tapi Tok, jangan diapa-apakan anak saya. Aku tak mahu anak tu. Anak keturunan pencuri. Nih, dengar sini semua. Keturunan pencuri, aku tak izinkan tinggal dekat kampung aku ni. Faham? faham, Tok? Tok. Tapi Tok, dia tak bersalah. Aku tak peduli. Dah, Seman. Ya, Tok. Kau teruskan. Baik, Tok. Nanti dulu. Izinkan saya memeluk dan mencium anak saya buat kali yang terakhir. Tidurlah Intan, tidurlah anakku manis. Hari telah malam, pejamkanlah mata. Tidurlah Intan. Dah. Apa ni? Ha? Pandai pula kau nak buat drama, ya? Dah, ambil anak dia tu. Bagilah cepat. Ha, Seman. Kau teruskan hukuman tu. Baik, Tok. Nanti dulu. Oleh kerana Tok Siap dan seluruh penduduk kampung Semarah Padi amat marah kepada saya hanya kerana saya memakan seulas buah cempedak sehingga saya dihukum mati. Dengan itu, saya sumpah Tok Siap dan seluruh penduduk kampung Semarah Padi ini akan menjadi semarah-marahnya selama 7 keturunan lamanya. Marah. Hei, kau siapa nak main sumpah-sumpah ni, ha? Nak main sumpah. Dah, Seman. Ya, Tok. Kau teruskan. Baik, Tok. Bang. Apa kamu semua ni? Ha? Kan kilat je tu. Nak hujan? Macam-macam.
Dah. Kau teruskan. Baik, Tok. Nanti hujan payah pula. Tak ke laut ke, bang? Yang awak marah saya ni kenapa? Bila masa pula saya marah ke abang? Tu. Awak tinggikan suara dekat saya tu. Tak pernah tu selama ni. Ya Allah, abang tu pun marahkan saya juga. Minum kopi je lah. Pisang goreng, tak nak ke? Amboi. Ajak orang makan macam nak ajak pergi berperang. Awak makan seorang je lah. Bang, apa dah jadi ni, bang? Jangan-jangan sumpah Musaiman ni menjadi tak, bang? Mana dah saya tahu. Ni, tekak saya sendiri pun ni. Dah tak boleh nak tahan dia ni. Saya tengok satu kampung terpekik-pekik. Ih, rimas saya, bang. Agak-agak abang, bila sumpah Musaiman ni nak habis? Awak ingat saya ni bomoh, ha? Yang tahu semua benda tu. Sampai bila? Naik sakit tekak saya ni, bang. Itulah abang. Pasal buat cempedak sebiji sampai nak membunuh. Abang, abang tak menyesal ke? Menyesal tu memanglah menyesal. Habis tu, awak nak suruh saya buat macam mana? Ha? Nak suruh saya pergi korek balik, gali balik kubur Muslimah tu. Minta maaf kata korak dia. Minta maaf. Macam tu. Ih, susahlah cakap dengan abang ni. Kalau susah tak payah cakap. Memang tak nak cakap. Asal guguk! Tok siap! Oh, Tok siap! Awak lagu sana. Apa halnya kamu berdua ni, ha? Datang rumah aku terjerit-jerit. Kejap, Tok. Biar kami tarik nafas dulu. Itu siapa pula yang kamu bawa ke rumah aku tu? Ni Tok. Kami jumpa budak ni. Lemas di pantai tadi. Dah tahu dia lemas kat tepi pantai. Bawalah balik ke rumah dia. Yang kamu bawa ke rumah aku ni kenapa? Ha? Kamu ingat rumah aku ni rumah pusat kebajikan ke? Masalahnya, Tok. Dia ni bukan orang kampung kita. Entah daripada mana dia datang. Kalau kami tahu dia daripada mana, Tak ada maknanya. Bawa aku masuk ni. Yang kamu tercegat kat situ buat apa? Naiklah kata rumah ni. Macam-macam orang lemah lah. Dah tak elok-elok budak tu. Dapat tarik, susah pula aku. Ni hidup ke mati budak ni? Tak tahu pula. Tengok sendiri. Hidup lagi budak ni. Baguslah. Siapa tu, ayah? Yalah, bang. Siapa ni? Awak ni.
Cubalah perlahan sikit suara awak tu. Ni, budak berdua ni jumpa kat tepi pantai tu. Lemah katanya. Kesian saya tengok budak ni, Pak. Kesian juga. Jangan budak ni bawa balik ke rumah kita. Sudah. Ayah. Muka budak ni tak macam bawa bala pun. Amboi kamu. Sekali pandang dah tahu budak ni bawa bala ke tidak. Hebat kamu, Dayang. Jangan ditolong lama-lama budak tu. Nanti jatuh hati, susah pula ya. Apalah ayah ni? Entah apalah abang ni. Macam ni Datuk. Kalau dah tak ada apa-apa lagi, kami berdua ni pulang dulu lah ya. Datuk, kalau Tok perlukan bantuan, Tok panggillah kami ya. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, awak ni. Cubalah perlahan sikit suara awak tu. Dah, pergi ambil air kat dalam. Yelah. Ni airnya. Dah, ke tepi sikit. Ayah nak buat kerja ni. Manalah tahu jampi ayah kali ni jadi pula. Kalau jadi, sedarlah budak ni. Kalau tak jadi, macam ni lah jawabnya. Amboi, Pak. Abang nak bomohkan ke budak ni? Ini bukannya bomoh. Ini ikhtiar namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. 3 kali cukup dah. Banyak-banyak basah kuih pula budak ni. Yelah. Dayang, mari kau makan dapur. Yelah, Mak. Kutam. Oh, kutam. Ya, Pak. Kenapa ni? Ni, budak ni dah sedar. Lah ayah. Dia dah sedar. Syukur. Alhamdulillah, nak. Kamu dah sedar? Awak ni. Cubalah perlahan sikit suara awak tu. Si nak terjerit je. Siapa nama kau? Kau datang dari mana? Abang ni pun. Tanyalah satu-satu dekat budak ni. Yelah. Siapa nama kau? Kau datang dari mana? Nama saya Damak. Saya dari kampung Pinang Sebatang. Saya dekat mana ni pakcik? Kamu dekat rumah aku. Nama aku Tok Siap, penghulu kampung ni. Nama kampung ni pula Kampung Semarah Padi. Ni, tadi ada orang jumpa kamu. Lemah kat tepi pantai tu. Kamu ni kenapa Damak? Penglihatan saya kabur. Cermin mata saya jatuh ke dalam laut semasa ribut. Begitu. Sayang, kamu pergi masuk dalam bilik ayah. Ambil kacamata lama ayah tu. Manalah tahu sesuai pula dengan budak Damak ni. Ya. Kau mesti lapar kan? Awak ni. Dah tentulah budak ni lapar. Kalau satu hari tak makan. Saya tanya dekat budak ni. Bukan tanya kat abang. Dayang. Ambil makanan tu sekali. Ya, Mak. Ni. Aku nak tanya kamu ni. Macam mana kamu boleh sampai kemari ni? Perahu saya dipukul ribut. Ombak yang hanyutkan saya. Sampailah saya kemari. Kau
dari mana tadi? Awak ni. Kan budak dah cakap tadi. Saya lupalah, bang. Lupa. Kampung Pinang Sebatang, makcik. Jauh tu, bang. Memanglah jauh. Kalau nak diikutkan suara awak tu pun, bolehlah sampai ke kampung sebelah sana tu. Setahu saya lah, perahu kalau di kayu, 2 hari baru sampai. Tapi kalau di pukul ribut, sekejap pun dah sampai. Ha, ni. Makanlah. Yang ni pakai. Ha. Ish, apa tengok-tengok tu? Makan. Bismillah, kamu mana? Kampung sana tak ajak baca bismillah. Abang ni pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap, makcik. Sedap. Ribut, cik. Assalamualaikum, Mak Bunga. Selamat pagi. Dayang. Buat apa tu? Beli basikal. Beli basikal? Mana ada basikal lah ya? Mak Bunga, sejak bila pula Mak Bunga ni jual basikal? Setahu saya lah, Mak Bunga ni jual kuih saja. Betul tak Usman? Betul lah tu. Mak Bunga main tarik upih pun takut nak naik. Ini kan pula naik basikal. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu, bertanya pula. Kamu berdua ni sehari je. Jangan kacau Dayang. Tak boleh. Mak Bunga, tengok dia orang berdua ni. Sudahlah Tu Ali. Jangan dikacau si Dayang ni, ha. Ni, nampak tak sudah aku nikah? Melayan kau kau kejap lagi. Nak? Alah, kacau sikit pun tak boleh. Dayang, aku masuk minum kau eh. Tak payah. Tak selera aku tengok muka kau. Kau tak cintakan aku ke Dayang? Ish, pelisih malaikat. Muka macam perahu tak siap. Ada hati. Nak pinang nak darah orang. Osman, kau ni kan sedih sangat. Baik kau balik. Pergi Syarmin dulu buka tu, ha. Mak Bunga, saya balik dululah. Sampai hati kau Dayang. Kau tunggu pinangan aku. Osman, kesianlah aku tengok kau ni. Yang kau ni. Apalah Osman? Aku gurau je. Sudahlah kau. Kot ya kot, nak pinang nak darah orang, cari kerja dulu. Ini tidak. Pagi, petang, siang, malam, asyik nak melepak je dekat warung aku ni. Hei, aku pun naik rimas tau tengok muka kau ni. Umur kamu tu makin meningkat, bukan makin menurun. Mak Bunga. Asyik nak membebel je kerja dia. Dah macam mak saya pula. Ni, boleh tak kalau satu hari tu saya datang, Mak Bunga tu tak membebel? Sakit dengan saya, tahu tak? Entah je Mak Bunga ni. Asyik nak membebel. Mak Bunga ni tak penat ke? Ha? Ewa, kau berdua nak mengajar aku pula? Aku ni bukannya apa.
Aku cuma kesian tengok kau ni, ha. Dah lah makan minum, mak panggil tanggung. Kau tak kesian ke? Dekat mak kau tu tak kesian. Tahulah saya nanti. Iya. Dah, berapa semua ni? Hai, nak balik dah? Iyalah. Ada pula duit kau hari ni. Ya, adalah sikit. Selalunya, kalau tak masuk buku, tak sah hidup kau tu. Tak hutang ke? Alah, 4 kubang je pun. Dah, balik dulu lah. Ayah aku ni siapa nak bayar, Osman? Lah, kau yang minum, bayarlah sendiri. Ish budak ni. Alah, Mak Bunga. Boleh lah. Kali ni je, Mak Bunga. Mak Bunga. Apa dia? Yang ni masuk buku je lah. Sudahlah kau. Malas aku nak layan. Oh, indahnya hari ini aman damai. Kopi satu, kurang gula. Hai Osman, cepat pula kau datang. Ya seorang tu pula, macam tak reti-reti aja nak balik. Mak Bunga ni. Asyik nak membebel je kerja. Yang saya ni dah haus sangat ni. Saya ni dah lah bengang dengan Pak Seman tu. Berjanji nak berjumpa. Tapi
Batang hidung pun tak nampak. Ni satu lagi. Saya singgah kedai mak bunga ni pun sebab kedai mak bunga ni satu-satunya kat kampung ni. Kalau tak ingin saya nak singgah. Cepatlah. Ya, sabarlah. Wah. Osman. Aku lupa nak beritahu kat kau. Kau tahu tak? Budak yang lemas lagi tu dah sedar. Habis kau nak aku buat apa? Campak balik dia ke dalam laut. Macam tu. Yang kau ni bebal bebel kenapa? Bukan itulah maksud aku. Kau tak cemburu ke? Dia tu dah lah duduk satu rumah dengan Tok Siap. Nanti lama-lama jatuh hati dia dengan si Dayang tu. Putih mata kau. Kau ingat si Dayang tak cintakan aku ke? Manalah aku tahu. Aku tengok dia tu macam tak layan kau je. Kau tu terhege-hege dekat dia. Adalah. Budak ni kau. Kau ingat aku takut? Marilah. Dah aku takut. Udahlah kau. Apa ke? Simpan je kopi tu. Aku dah penat-penat buat. Dia tak nak pula. Hantu punya budak. Alah mak bunga ni. Kalau dia tak nak, ni, bagi je lah dekat saya. Yang kau ni pula, asyik nak melang. Tak ada kerjanya. Bayar tak bila? Nanti saya dapat kerja, saya bayarlah mak bunga. Nak tunggu kau dapat kerja? Kucing bertanduk, bertukar jadi singa pun belum tentu kau dapat kerja tau. Mak bunga ni, beli saya tu. Dah tu kau tanya lagi kenapa? Ya, nanti saya bayarlah. Amboi, baik kopi ni. Dah si Osman tu minta kopi kurang gula. Pahitlah jadinya. Ya, mak bunga. Ali, aku nak tanya ni. Betul ke budak yang lemah saya tu tinggal dengan Tok Siap? Amboi, lain macam ni soalan mak bunga ni. Ada apa-apa ke ni, ha? Lah, salah ke aku tanya? Aku ni cuma nak tahu. Yang budak tu baik tidak orangnya. Itu aja. Cakaplah wawal mak bunga. Kalau nak diikutkan pada mata kepala saya ni, elok je budaknya. Oh, ya ke? Mak bunga ni dah kenapa? Mana ada? Kau ni macam-macam. Dah lah, baik aku masuk. Kau tu jangan lupa bayar. Ya, nanti saya bayar. Boleh tahan luas ya, kebun Tok Siap. Tu baru sikit. Dekat tempat lain tu banyak lagi. Banyak lagi. Banyak. Tok. Alang-alang tu saya nak tanya sikit boleh? Tanyalah. Bukan apa, saya tengok Tok, Mak Kuntum dan juga Dayang. Yelah, setiap kali nak bercakap terjerit-jerit. Macam marah je. Kenapa ya? Panjang ceritanya. Kami semua ni dah kena sumpahan. Sumpahan? Sumpahan Musalmah namanya. Musalmah ni dulu budak kampung ni juga. Sebelum dia mati dia hukum bunuh, dia dah bersumpah yang seluruh penduduk kampung ni
akan menjadi semarah-marahnya selama 7 keturunan. Musalmah? Musalmah. Yang kamu tanya ni kenapa? Tak ada apa Tok. Saja. Kalau tak ada apa-apa, Tok masuk dahulu. Yelah. Tok masuk ni. Ya Tok. Tok masuk dulu. Tok masuk ni. Ya Tok, ya. Tok masuk dulu. Betul ni. Ya Tok, ya. Abang, Dayang. abang buat apa tu? Abang tak buat apa pun. Kenapa Dayang? Marilah. Dayang bawa abang jalan-jalan keliling kampung. Jalan-jalan. Marilah. Jom. Jap. Dayang. Ambillah. Abang. Betul ke abang cintakan Dayang? Lah, kenapa Dayang tanya abang macam tu? Dayang tak percayakan abang? Dayang, dengar sini. Setelah abang tersedar dari pengsan hari itu, hati abang ni terus terpaut dengan Dayang. Cinta jangan dibuat main bang.